أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertamanya kita mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan kita sentiasa mengucapkan kesyukuran tu Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan tujuan kita mensyukuri segala nikmat tu agar kita akan lebih merapatkan diri kita dengan Al-Quran dan seterusnya kita lebih mengenal Allah ya dan menyahut ya segala seruan-seruan dan suruhan-suruhan Allah yang kita dapati adalah di dalam Al-Quran ya. Jadi maknanya kalau kita kata kita nak menyahut seruan Allah, maka memang kita perlu mengenal Al-Quran dan memahami ya. Jadi jadikan satu target kepada tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Satu hari nanti ya, saya mahu mahir ya. Saya mahu mahir dengan Al-Quran, menguasai bahasa Al-Quran dan memahaminya dengan baik ya, bukan saja untuk diri sendiri tapi untuk dikongsikan dengan masyarakat ya keseluruhan. So saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas ni mesti pasangkan niat ya dan sasaran diri, personal target ya, ini panggil ya personal target. Satu hari nanti itu mungkin boleh jadi dalam setahun ataupun mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, wallahu alam ya. Itu bergantung kepada usaha kita dan juga bergantung kepada bantuan daripada Allah SWT. Yang pastinya kita perlu sentiasa meletakkan pengharapan kepada Allah untuk membantu kita ya. Nah, dengan kita meletakkan diri pengharapan kepada Allah tu sebenarnya kita memuliakan keagungan Allah ya Subhanahu Wa Taala ya. Sayang kita banyak tahun dah ya. Banyak kita ni Al-Quran, banyak kalau kita ajukan soalan-soalan, walaupun soalan-soalan tu senang saja ya, tapi sebagai orang awam ni kita tidak dilatih ya untuk mendalami ya. Kita berpuas hati dengan hanya mengenal on the surface. Orang putih panggil on the surface je ya Quran tu. Tetapi ilmu-ilmu yang dalaman-dalamannya tu kita tidak berusaha ya. Masih lagi tak terlambat. Kami daripada QHS Academy ingin menyerulah ya kawan-kawan semua bersama dengan rakan-rakan QHS Academy yang sekarang masing-masing berusaha ya untuk pertama memperbaiki diri sendiri dan keduanya mengajak ya rakan-rakan kita untuk sama-sama ya berusaha kongsikan ilmu-ilmu Al-Quran ni ya insya-Allah. So dalam proses ini kita masih lagi mengadakan kelas-kelas tiap-tiap pagi dari hari Isnin hingga hari Jumaat pagi ini untuk berkongsikan dengan masyarakat kita, orang awam secara keseluruhannya untuk belajar mengenal ya, dan diharapkan puan-puan, tuan-tuan yang mengikuti kelas ni satu hari nanti menjadi pemacu ya, pemacu ni apa dia, driver lah, bahasa Inggeris dipanggil driver, yang menggerakkan ya usaha ni secara berterusan ya. Jangan ingat untuk belajar saja tak mencukupi ya. Belajar, bila kita kata kita belajar tu mesti ada follow through dia ya, belajar dan mengajar. So pasangkan niat dia, belajar dan
mengajar supaya ilmu Al-Quran tu akan terus berkembang ya. Kami semua ni dalam QHS Academy pun sama je, menjalankan proses yang sama ya. Kami belajar dan kami juga belajar mengajar ya. Walaupun kita tak claim kita boleh mengajar lagi, tapi sekurang-kurangnya kami mula belajar mengajar ya, belajar mengajar. So mengajar ni tuan-tuan dan puan-puan kena belajar juga ya, kena berlatih, kena cuba ya. Jangan kita merasa rendah diri ya untuk berlatih mengajar ya. Dan berlatih mengajar tu kena banyak latihan dia, insya-Allah. Okey, saya terus kongsikan sambungan daripada perbincangan kita semalam. Cannot connect to our service, join the meeting. Nanti cuba dapatkan kenapa dia tak boleh join. Iaitu kita imbas kembali apa yang telah kita simpan semalam ya, daripada screenshot ya. Kita simpan menggunakan keyboard ataupun kekunci print screen dalam keyboard ataupun kekunci papan kekunci komputer kita. Kemudian kita simpan dia di dalam screenshot ya. So ini adalah yang kita bincangkan semalam, iaitu daripada ayat 68 surah Al-Anbiya ya, kita telah mula mengupaskan setiap kalimah di dalam ayat itu. Kita telah memulakan perkongsian kita melihat kalimah yang pertama, iaitu qalu ya. So qalu telah kita terangkan sebelum ni di dalam di dalam kita tengok ada tak pencerahan kepada ada ya. Dalam screenshot yang lain kita juga telah berkongsikan penerangan kepada qalu ya. So kalau boleh screenshot ni dia masih lagi banyak banyak gambar-gambar ataupun image yang kita screenshot dan on the screen tu. So kita boleh cropkan dia ya. Kita boleh buang yang tidak perlu tu supaya dia nampak lebih kemas ya. Macam mana kita nak buang, tuan-tuan pergi ke atas tu ada bahagian yang kita boleh cropkan ya. Kita tekan di situ, so dia akan bawa kita ke image ni ya. Jadi tuan-tuan tarik je kat corner ni kan, ada nampak corner ni ya. Corner ni bila kita bawa cursor kat situ dia akan nampak double arrow tu. Boleh tarik saja ya. Ada empat corner tu semua ada. Tarik je dia boleh bawa ke bahagian mana sampai ke mana yang kita nak lah ya. Nah contohnya kalau kita nak nombor surah tu kita tarik ke atas sikit, yang ini boleh kita bawa ke kiri sikit ya. Kemudian corner belah bawah ni biasanya kita gunakan dua corner saja ya. Dan yang ni kita boleh tarik dia. So image bahagian yang putih tu ialah bahagian yang kita kehendaki ya. Bahagian yang kita kehendaki. Yang lain tu dia sudah potong ya. Yang gambar-gambar lain yang tak perlu tu kita potongkan. Okay. So bila kita sudah pilih bahagian mana tu, kita pergi ke atas ni ada save a copy. Lepas tu dia ada save. Save maknanya simpan lah apa yang kita crop tadi, kita simpan dia ya. Dan simpan ni yang yang telah kita potong ya, kita crop kan dalam bentuk penerangan semalam. Jadi kalau dia ada gambaran image tu ya sikit sajalah ya. Yang mana kalau ini pun kalau kita nak buang pun boleh lagi ya, kita boleh crop kan apa yang perlu. Okey. Jadi penerangan pada qalu tu apa dia? Kita dah kenal dia adalah fi'lun madhi ma'lum. Wazan satu dengan fa'il dia mana? Yang ni.
fi'lun madhi ma'lum wazan satu tu yang belah kanan tu, itu kata kerja dia. Ya, yang warna hijau. Lepas tu dengan fa'il dia yang ditandakan oleh waw al-ziyadah yang warna grey, ya, warna kelabu tu. Ya, di sini dikatakan kata ganti orang. Kata ganti orang tu maksud dia pelaku lah. Ya, fa'il tu makna dia pelaku. Dia adalah pelaku orang ketiga, ya, iaitu kita dalam bahasa Arab dipanggilkan ghaibun, ya. Kemudian walijalah ni ada pelaku yang bilangan dia jamak, yang ramai, bukannya seorang, bukannya dua orang, ya. Dan status dia kita panggil dia bil fathati, dengan maknanya dengan mengambil baris fathah, ya. Di sini tuan-tuan tidak boleh lagi dah nampak baris fathah. Kenapa? Kerana lam ni sudah bertemu dengan waw mat ni, so lam tu perlu ditukarkan kepada baris dhammah, ya. Tapi kalau kita nak menerangkannya, kita bukannya kata bil dhammah, ya, bukannya bil dhammah, tetapi bil fathati, ya, dengan baris baris atas, ya. Biasanya kalau orang Arab dia cakap bil fathati muqaddarah, ya, yang telah ditetapkan baris atasnya. Itulah bil fathati muqaddarah. Okey. Dan kita tu dah dapat makna dia pun di sini, membantu kita. Kita tambah sikit telah, ya, sebab dia menunjukkan fi'il madhi. Inilah konstruk fi'il madhi di mana pelakunya diletakkan selepas kata kerja di sebelah hadapan. Pelaku dia di sebelah belakang. Itulah susunan ataupun konstruk, ya, pembangunan fi'il madhi. Bila fi'il madhi dia membawa erti masa tu dalam konteks telah. Jadi maknanya mereka telah berkata. Itu yang lebih tepatlah dalam memahami bahasa, ya. Walaupun dalam terjemahan kita selalu baca Al-Quran, bila kita tengok terjemahan dia kata mereka berkata saja, ya. Tetapi yang lebih tepat dari konteks bahasa ialah mereka telah berkata. Dan kita telah pun mengenalkan di sini yang apa yang dikatakan kata akar tu, qaf waw lam yang bersambung tu, kita pecahkan dia, asingkan dia supaya qaf ni berasing dengan waw dan lam. Inilah yang kita namakan dia sebagai huruf akar, ya, huruf akar. Inilah maklumat-maklumat yang boleh membantu kita untuk memulakan perkongsian, yang mana kita semalam kita berkongsi dan kita telah melihat perkongsian tadi dalam bentuk screenshot, ya, pada pembentukan kalimah qalu, ya. So kita telah pun selesai melakukan pembentukan kalimah tu. Qaf qalu ni adalah dibangun daripada 3 huruf akar qaf waw lam. Membentuk kata dasar dia, apa kita buat? Qaf waw lam ni kita gabungkan. Waw adalah huruf ilah, kita tukarkan kepada alif mat, jadi qala. Inilah kata dasar dia, ya. Kemudian macam mana dia nak membentuk qalu? Dia perlu mengambil acuan fi'il madhi wazan 1, ya. Mengambil acuan fi'il madhi wazan 1. Acuan tu tuan-tuan boleh rujuk kepada template yang ni, iaitu fa'ala. Inilah acuan dia, ya. Fi'il madhi maklum wazan 1. Inilah acuan ni. Gunakan acuan fa'ala. Dia akan menjadi kata terbitan qa'ala. Qa'ala, macam mana kita dapat qa'ala? Ialah qaf ni masuk gantikan fa, alif gantikan ain, lam gantikan lam. Bagi ketiga-tiga huruf tu hendaklah ikut baris yang di dalam acuan, ya, bukannya baris kata dasar.
Kata dasar ni bila dia masuk sini, dia mengambil baris acuan. Ya. Barulah keluar hasil acuan tu yang kita panggilkan kata terbitan. Ya. Tetapi di sini ada sedikit kemuslihatan, iaitu apa? Alif mat ni dia berbaris. So kalau kita jumpa alif mat berbaris, kita perlu membuat perubahan. Ya, sedikit perubahan. Apa dia? Alif tidak boleh berbaris, jadi barisnya kita kena pindahkan kepada huruf yang sebelumnya. Ya. Bila pindah dia jadilah kalimah qala. Ya, jadi qala. Kemudian qala ni masih lagi kata terbitan dalam bentuk mufradah, iaitu singular. Pelaku dia masih singular. Sedangkan tadi bila kita membentangkan tadi, kita kata fa'il dia ialah fa'il yang jamak. Ni kan ada jamak ni, waw alif ziyadah. So dia kena tambah waw alif ziyadah. Jadi kita kena ubahkan dia daripada singular kepada plural, ya, iaitu majmuk yang fa'il yang jamak kita tambah waw alif ziyadah. Ya, waw alif ziyadah jadilah dia qala dengan waw alif ziyadah jadi qalau, tetapi dalam bahasa Arab tidak ada kalimah yang macam ni, ya. Sebab bahasa Arab dia juga bersangkut dengan hukum tajwid. Walaupun dari segi konstruk tadi dah betul, tetapi tajwidnya salah. Ya, so dia kena integratif, padukan sekali, ya. Iaitu lam ni kenalah tukarkan kepada baris hadapan. Jadilah qalu. Ya, so bila qalu kita sudah mengenal makna, ya, iaitu makna pun sebelum ni kita pun sudah gunakan tafsir pro tadi untuk membantu kita, iaitu di mana sinilah, ya, qalu mereka ni yang mana, yang waw alif ziyadah. Lepas tu telah berkata ni ialah qalu yang hijau tu. Itulah makna kepada kalimah tu. Jadi bila kita membentuk pembentukan kalimah, kita dah boleh menterjemahkan dia, iaitu mereka telah berkata, ya. So cuma kita semalam tertinggal sikit saja, ya. Yang eloknya sebelum kita memulakan qaf waw lam ni, kita elok pecahkan dulu, ya. Pecahkan dulu komponen, iaitu komponen dia sepatutnya kita mulakan dengan qala dengan waw alif ziyadah sebelum memulakan tiga huruf akar tu. Itu lagi lebih kemas, ya. Jadi daripada komponen tu barulah kita susun dia, mulakan tiga huruf akar sampai dia mendapat gabungan komponen tu semula dan menjadi kalimah di dalam Al-Quran, ya. Itu yang sepatutnya kita buat. Hari ini kita akan memulakan melihat kalimah yang kedua. Apa dia? Harriquhu. Harriquhu, ya. Harriquhu sama saja, kita proses dia sama je, ya tuan-tuan. Kena mahir menggunakan digital Al-Quran ni. Banyak digital Al-Quran yang telah kita kongsikan dengan tuan-tuan, kena praktis, ya. Kalau tuan-tuan tak praktis, memang tak mahir. Ya, kalau setakat mendengar mengikut saja dia tidak mencukupi, ya. Jadi gunakan. Ya, sekarang ni kita pergi terus kepada leksi logos sekali lagi. Yang ni kita boleh tutup. Okey, dan yang ni pun kita boleh tutup. Kita pergi ke leksi logos, iaitu kita nak melihat balik ayat yang kita bincangkan tu di sinilah. Kita sudah selesai qalu. Sekarang ni kita pergi ke yang kedua, iaitu harriquhu, ya. Harriquhu sama juga kita buat. Kita kotakkan dia, ya. Kita highlightkan mana kalimah yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu harriquhu. Okey. Okey. So, okey, sebelum kita nak membincang, tengok komponen dia dan makna dia dan apa-apa saja maklumat tu, jadi kita lawat dia di mana? Di Quran, tafsir dan perkata, ya. Yang ni kita boleh padangkan dulu, nanti kita akan tandakannya sekali lagi. Kita pergi ke Quran, tafsir dan perkata untuk melihat apakah maklumat yang kita boleh dapati daripada
harriquhu, ya. Okey, so kita pergi ke Quran, tafsir dan perkata. Saya telah pun bukakan ataupun terus pergi kepada ayat 68, ya. Ini Al-Anbiya surah ke-21, ayat ke-68, bermula dengan sinilah, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Inilah kalimah dia, ya. Jadi kita tekan je cursor kat situ, senang. Teknologi ni semua banyak membantu kita, ya. Kita tak payah nak tercari sana tercari sini, kan. Gunakan teknologi, ya. Zaman sekarang ini zaman digitalization, ya. Digitalization ni bukannya untuk budak-budak, untuk orang muda je, ya. Untuk kawan-kawan kita yang sama umur dengan saya ataupun senior sikit ke, kita sama-sama boleh menimba ilmu teknologi ni. Jangan rasa rendah diri, teknologi ni kita dah tua, tak boleh, ya. Tak boleh cakap macam tu, ya. Kita kena ambil positif, think positif. Saya walaupun umur 70 tahun ni, saya mesti mahir teknologi ni. Kalau tidak, saya ketinggalan. Macam tu statement dia, ya. Saya tak mahu dengar ada kata, kita dah tua ni, slow, ya. Tak mampu nak memahami, tak mampu nak belajar benda macam itu, negatif. Kita tak mahu, orang Islam ni, kita tak mahu fikiran negatif, ya. Kita banyak sangat fikiran negatif yang membantutkan proses pemikiran kita, ya. Buang yang negatif tu, ya, tukarkan kepada positif. Saya umur 70 tahun, saya mesti hebat daripada orang muda yang dalam menguasai ilmu teknologi untuk memahami ayat Al-Quran. That should be the statement. Okay, so kita tekan saja kat sini, ya. Tekan harriquhu tu, dan dia dah bagi pun maklumat tu untuk kita, ya. Kalau saya bagi tugasan pada tuan-tuan, tolong cari dan compile ni susun, aturkan segala maklumat tentang harriquhu. Itu mungkinlah satu assignment atau satu tugasan yang susah, yang berat, ya. Tapi sekarang ni saya suruh tuan-tuan dan puan-puan cari gunakan maklumat yang dah disediakan. Orang lain dah buat kerja tu untuk kita, ya. Kita nak guna saja. So kalau nak mengguna pun bermasalah, bermakna kita ni memang bermasalah lah. Jangan, kalau kita layan, kita akan sentiasa bermasalah. Jadi kita nak ubah pemikiran tu. Orang Islam memang ubah, ya, sebab Allah aspek orang Islam ni menjadi orang yang terbaik. Innallaha ma'al muhsinin, ya. Wa ahsinu, ya. Banyak lagi dalam Quran tu Allah bagi motivasi kita supaya jadi orang yang terbaik. Yang paling utama kita jadi orang terbaik dari segi ilmu Al-Quran. That's the first thing, that's the priority. Kalau kita belum sampai kat situ, ya, hendaklah kita usaha. Okey. So tuan-tuan akan lihat yang pertama sekali ialah harriquhu. Ada berapa komponen, ya. Yang paling tepat sekali kalau tuan-tuan nak mengenal berapa komponen, kalau menggunakan maklumat ni, tengok yang belah bawah ni, ya. Sebab yang belah atas tu dia tak berapa clear sebenarnya, ya. Dia sebenarnya 3. Sebab yang belah kiri tu seolah-olah macam 1. Sebenarnya dia 2 komponen tu, ya. Tengok yang hijau tu apa dia? Kata kerja. Itu komponen yang pertama. Kemudian dia ada komponen yang kedua ialah waw ni, ya. Waw ni sebenarnya waw al-ziyadah. Itulah komponen yang kedua. Dia kata ganti orang tu maknanya isim dhamir. Isim dhamir. Yang mana? Yang kedua ni, waw ni. Waw ni sebenarnya adalah waw al-ziyadah, tapi al-ziyadah tu telah digugurkan apabila terdapat satu lagi komponen yang ketiga. Ini komponen yang ketiga. Ya, kalau kita nak warna lain pun boleh lah, ya. Ambil warna purple sikit lah, ya. Warna purple. Ini komponen yang ketiga. Komponen yang pertama tadi ialah
kita ambil warna biru. Warna biru, hariqu. Ini komponen yang pertama. Ya. So, kalau kita membuangkan ni komponen ni, ambil yang warna biru. Ni komponen yang pertama. Kata kerja, iaitu hariqu ni. Komponen yang kedua ialah waw ni, komponen isim dhamir fa'il dia. Ya. Kemudian dia ada yang ketiga ni, ialah itu warna purple, so kita ambil warna purple. Okey. Ialah dia kata kata ganti orang juga, ya. Yang tu soal isim dhamir. Dua-dua ni isim dhamir. Tetapi isim dhamir waw ni adalah isim fa'il dia, dan yang kedua ni lah isim dhamir objek dia. Itulah dia ada 3 komponen tu, ya. Jadi kita tengok makna dia, ya. Makna yang diberi sini adalah bakarlah dia. Bakarlah dia. Bakarlah ni ialah kata kerjanya, ya. Kata kerjanya. Jadi kalau kita lihat daripada terjemahan ni, dia boleh membantu kita juga, ya. Kalau kita belum kenal lagi bentuk dia ni, untuk mengenai jenis, kita kena gunakan template lah, ya. Tetapi di sini pun tuan-tuan dah dapat clue dia. Kata kerja ni jenis apa? Ya, makna tu boleh memberi bantuan kepada kita. Bakarlah maknanya apa? Suruhan, menyuruh. So, bermakna kata kerja ni adalah kata kerja jenis fi'lun amal. Ya, kita tekskan dia. Letak kat sini untuk bantu, ya, pemahaman kita. Fi'lun amal. Apa dia fi'lun amal? Kata suruhan. Itulah makna fi'il amal, ya. Bukannya hanya kata kerja saja, kita boleh mengenal dia sekarang jenis dia ialah fi'lun amal. Cuma kita belum tahu wazan di mana satu. Nanti kita akan boleh bantu, ya, macam mana nak mengetahui wazan berapa, ya. Okey, kita selesaikan dengan penerangan yang ada. Jadi komponen yang kedua, waw ni apa dia? Waw ni terletak selepas kata kerja kepada fi'il madhi. Fi'il amal ni bermakna dia adalah fa'il dia, ya. So kata ganti orang ni sebenarnya adalah fa'il, ya. Kita masukkan sini, lepas tu kita bagikan arrow. Itu adalah kata ganti orang, waw tu ialah fa'il. Okey, fa'il. Waw alif ziyadah apa dia? Kita patut sudah mengenali dia adalah okey, kita letakkan jantina dulu, ya. Dia adalah muzakkar. Lepas tu dia juga jamak, bukannya seorang. Kemudian kumpulan, adakah dia fa'il itu orang pertama ke, orang kedua ke, ataupun orang ketiga? Ya. Ingat formula ataupun peraturan fi'il amal, fa'il dia mestilah orang kedua. Orang kedua. Is a must, ya. Dia tak boleh orang ketiga, tak boleh orang pertama. So apa-apa saja dalam kumpulan itu fa'il itu mesti orang kedua, ya. Kalau orang orang kedua bermakna apa? Kamu, ya. Dalam konteks ni bila kita kata dia jamak orang kedua, bermakna dia adalah kamu semua. Itulah fa'ilnya kepada fi'il amal yang kita kata waw alif ziyadah tadi, ya. Waw alif ziyadah. So mungkin kita bantukan dengan letakkan arrow. Ambil warna hijau. Ya, ni, ya. Fa'il muzakkar jamak tu apa dia? Yang ni tadilah. Kata ganti orang tu, ya. Okey. Dan akhir sekali, who. Siapakah who ni? Who juga isim dhamir, ya.
Tetapi dia bukannya fa'il. Tak bolehlah dalam satu kalimah ada dua fa'il. Tak logik. Mesti ada satu fa'il. Kalau isim dhamir yang kedua tu adalah objek dia. Ya, ada objek. So kita boleh terangkan who ni dia adalah objek. Ya, so kita gunakan teks sekali lagi. Kita letakkan penerangan sebelah sini, ya, iaitu who adalah objek. Objek bahasa Arab dia ialah maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih adalah objek, dan who tu merujuk kepada apa? Who tu ialah kita tahu dia adalah jantina dia adalah muzakkar. Okey. Lepas tu bilangan dia ialah mufrad, dan kumpulan dia orang kedua ke, orang pertama ke, orang ketiga. Dia orang ketiga. Orang ketiga. Ya. Orang ketiga tu ialah dalam bahasa Arab dipanggil ghaibun. Ya. Kalau kita nak bracket bantu lagi boleh ghaibun. Gha, lepas tu apostrofikan ghaibun. Makna dia apa? Mufrad, mana muzakkar mufrad, orang ketiga ghaibun, siapa dia? Dia seorang lelaki. Ya, seorang lelaki, ataupun kita boleh letak dia sajalah. Dia tu maksudnya dia lelaki, ya. Itu beberapa maklumat yang kita boleh kumpulkan dulu, ya, untuk memahami kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Lepas tu kita bantukan dia dengan arrow. Tadi pun kita dah, ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada who ni, ya. Dan who tu adalah isim dhamir yang diterangkan di bawah tu, ya. Dia adalah who adalah objek, iaitu maf'ulun bih, muzakkar, mufrad, iaitu orang ketiga, ya, ataupun kita panggilkan ghaibun, yang memberi makna dia lelaki, ya, dia seseorang lelaki. Kalau nak lebih tepat kita boleh letakkan seorang lah, ya, dia seorang lelaki. Apa lagi yang kita boleh tambah situ? Kita boleh tambah i'rab dia, ya, kerana apabila maf'ulun bih, automatically dia ada i'rabnya yang mansub. Masukkan sekali, ya, supaya penerangan kita tu jelas dan kemas, ya. Jelas dan kemas. Who can see what you share? Doktor, boleh tak doktor letakkan orang ketiga tu dia mewakili siapa, doktor? Apa dia? Orang-orang apa ni untuk objek tu, orang ketiga tu dia mewakili siapa, ya? Home, ya? Dia mewakili huwa. Dia seorangnya. Kalau kalau kita senarai isim dhamir, dia mewakili huwa lah. Ya. Kenapa dia tak guna huwa sini? Sebab dia muttasil. Dia sebab dia dhamir muttasil, dia tak boleh pakai huwa. Ya. Okey. So kalau kita nak tambah maklumat kata ganti orang ni boleh, ya. Kita tambah dia, taruhkan teks mewakili isim dhamir huwa. Okey, nanti kita masukkan jawi dia. Huwa yang
Muntasil. Muntasil itu maknanya apa? Attach. Sebab dia attach itulah dia. Mut ke mun, doktor? Mut ke mun? Muttasil. Sorry, muttasil. Ya. Muttasil. Ya, banyak maklumat yang kita boleh kumpulkan supaya kita mengenai yang dia masukkan kata ganti orang tu, kata ganti mana isim dhamir. Dia adalah isim dhamir yang mewakili isim dhamir huwa. Huwa ni ialah dia seorang lelaki tadi, ya, yang muttasil. Bila dia muttasil, dia kena guna hu, dia tak boleh pakai huwa. Ya. Huwa ni kalau kita nak jauhikan dia, kita kena pergi leksi logos lah. Cuba kita pergi leksi logos, ya, kita bantu sikit supaya kemas maklumat. Sekarang 7.52 ya. Okey, kita guna kat sini je lah ya. Sorry. Ambil tempat lapang ni, kita type je huwa. Ya. Ha baris depan dengan waw. Baris atas tu huwa. Jadi kita boleh copy dia, bawa ke tempat tadi. Mana tempat tadi? Sinilah tempat yang sama ya. Okey ya. So masukkan balik dalam teks tadi ya. Quran korpus. Sini huwa, bracketkan dia. Masukkan huwa tu. Nak mengemas lagi apa yang kita masukkan huwa tu. So ini kita kena susun semula lah. Yang ni kita padamkan dulu. Di Quran korpus tak? Okey. Okey ya. Macam mana ni? Dekat Quran korpus tak tu? Kat korpus ya? Okey, kita pergi korpus. Bukan tadi. Bukan korpus. Ni. Tafsir. Sini. Tafsir. Tafsir dan perkata tu. Okey. Ya, so banyak sebenarnya maklumat yang kita boleh dapati, cuma kita nak tambah satu lagi ya. Kita belum mengenal wazan. Tak ada lagi kita masukkan wazan di sini ya. Okey, kena cari wazan dia. So macam mana tuan-tuan nak mencari wazan? Tekan di bawah ni ya, klik untuk selanjutnya. Ya. Okey. Bawa ke bawah sikit. Tengok ada di bawah ni. 3 huruf akar pun kita boleh kenal di sini. Lepas tu, inilah wazan dia. Kata kerja bentuk 2. Apa makna dia bentuk 2 tu? Wazan kedua. Jadi, hariqu ni adalah fi'il amar wazan kedua. Ya. Sebab kita nak membuat pembentukan kalimah nanti, kita kena tahu wazan dia supaya kita dapat mengambil acuan yang betul ya. Kalau kita tak kenal wazan, kita pilih acuan yang salah, dia tak akan jadi pembentukan kalimah tu. Ya, nak buat kuih baulu mesti ambil acuan kuih baulu. Kalau tidak dia jadi kuih lapik pula ya. Kalau kita salah ambil acuan kuih lapik, dia jadi kuih lapik lah ya. Nak buat kuih baulu kena ambil acuan kuih baulu. Ini dia wazan kedua, kena ini wazan kedua ya. Kita tandakan supaya tuan-tuan dapat melihat apa yang kita masukkan ya, ialah kata kerja bentuk 2, bermakna dia adalah fi'lun wazan kedua. Tadi kita sudah kata dia fi'il amal wazan kedua ya. Tengok macam mana kita tahu bentuk dia tu, kita boleh lihat di bawah ni ya, iaitu kita turun sikit. Ni dah. Ni dia bentuk
acuan dia, iaitu hariqa. Hariqa. Ya. Kerana dia kata kerja fi'il amar bentuk wazan kedua. Inilah acuannya. Kalau tuan tengok ejaan dia tu hariquhu, yang komponen kata kerja ni acuan ni lah, iaitu kata kerja perintah. Fi'il amar. Sebab itulah kita masukkan tadi dia adalah fi'il amar wazan kedua. So kita kemaskan sikit penerangan kepada fi'il amar tu. Ya. Pergi balik kepada tag tu dan kita kemaskan lagi fi'il amar wazan 2. Ya, dan bila wazan kedua fi'il amar, tengok qaf tu yang sukun, bermakna dia i'rab dia yang majzum. Majzum. Okey, itulah penerangan kepada hariqu, bahagian kita susun dia semula balik. Okey ya. So tadi dia bahagian kita keluar dulu pada sini, pergi ke bahagian ni lah. Itu dia. Ya. Kata kerja hijau ni ialah fi'lun amar, iaitu kata suruhan wazan 2 yang majzum. Okey, ini masukkan satu lagi maklumat di sini ialah huruf akar dia. Ya, huruf akar kita nampak ni sudah bersambung. Kita asingkan dia. So kita letak huruf akar. Maklumat terakhir untuk hari ini kita letakkan huruf akar dia, iaitu huruf akar. Kalau tuan-tuan nak gunakan huruf akar satu perkataan, boleh. Nak gunakan 2 perkataan pun boleh, tak ada masalah ya. Apa dia huruf akar dia? Ha, ra dengan qaf. Ya. So kita nak masuk ke Jawi tu, pergi ke Leksi Logos ya. So tuan-tuan kena rajin sikitlah switch window ya. Daripada satu window ke suatu window. Biasakan ya, boleh belajar. Jangan kata jangan kata tak boleh ya. Ambil window baru kalau perlu. Kalau tak nak ganggu yang tadi, kita pergi ke ambil window baru. Buka Leksi Logos baru. Kita type dia di sini ya. Iaitu tadi kita nak masukkan 3 huruf akar. Okay. Bawah sikit. Iaitu ha, ra dengan qaf. Itu dia, copy saja. Kalau perlu nak letakkan bracket di sini pun boleh. Bracketkan terus. Jadi bila kita copy dengan bracket sekali, ya. Control C. Pergi ke tadi, balik ke sini, masukkan ke dalam teks tadi 3 huruf akar dia, pastekan dia. Ya, itulah 3 huruf akar dia. Saya tengok kalau okey ya, dia memang tag dia macam tu ya, dia tak dapat sepenuhnya ya. Tu. So banyak maklumat yang kita dah dapat ni ya. Untuk kita besok kita akan membuat pembentukan kalimah ya. So banyak maklumat ni ya, yang kita boleh kumpulkan daripada Quran, tafsir dan perkata ni ya. Jenis kita sudah tahu, wazan pun sudah tahu, fa'il dia pun kita sudah tahu, dan objek dia hu tu pun kita sudah kenal dia. Ya. Dah boleh membantu kita untuk kemaskan lagi pengenalan kepada kalimah tu dengan membuat pembentukan kalimah, dan akhirnya kita terjemahkan ya. Terjemahkan dia mesti konsisten dengan terjemahan yang diberi di sinilah ya. So kita simpan untuk hari ini dalam screenshot
Ya, kalau perlu nanti besok kita gunakan maklumat ni untuk ya membantu kita membuat pembentukan kalimah ya. Okey, sebelum saya sudahi, ada apa soalan? Dah pukul 8 ya, lambat sikit ya. Prof, maksud dia kamu semua bakarlah dia. Betul. Mulakan dengan fa'il tu dulu ya. Iaitu kamu semua bakarlah dia. Kenapa Prof, kita nak tak apalah Prof cakap dulu, nanti ya. saya nak tanya soalan kedua. So maknanya apa yang tertinggal sini ialah dalam ni apa? Dia tidak masukkan fa'il ya. So kita boleh ya bantu dia, iaitu kita cuba masukkannya dalam tu kamu semua, itu fa'il dia. Kamu semua bakarlah dia. Itu dia yang komplit lah ya. Yang lebih orang kata tu lebih kemas, yang ni kita alihkan sikit. Ya. Terjemahan kamu semua bakarlah dia. Ya. Okay. Soalan kedua saya nak tanya, kalau dia harraku, kalau kan dia ada satu lagi, dia hampirlah bentuk dia dengan fi'il madhi. Fi'il madhi tu dia boleh juga ke mengambil waw alif ziyadah? Dia memang kalau jamak dia waw alif ziyadah. Kalau dia tambah ha depan tu, yang hu tu dia akan gugur juga ke? Alif ziyadah tu? Fi'il madhi. Dia saya akan gugur juga ya. Gugur jugalah. Bila ada apa tu objek yang muttasil, dia pun akan gugur alif ziyadah tu juga. Dia dekat sangat bentuk dia. Cuma baris ra ni yang dia punya acuan untuk fi'il amar ni fa'ilu. Kalau yang tu fa'alu. Yang ni fa'ilu. Betul. Kalau tengok dia punya template tu. Fa'ilu ya. Fa'ilu. Fa'ilu. Asal dia ialah fa'il ya. Lam tu bersukun. Itu reason sebab tak nampak dia jamak kan. Okey, sebab ada kelas kelas tadarus yang sepatutnya berjalan pukul 8 ya. Jadi kita berhenti di sinilah insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.